就是我们今天的人可以聚在一起，我相信这是因为神的恩典、神的爱。 Bapak Ibu, hari ini kita mau merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu hidupku adalah Kristus. 今天早上我们要思想来学习一节题目，就是我活着就是基督， Hidupku adalah Kristus. 我活着就是基督。 Mari kita buka di Filipi pasal yang ke-1 ayat 21. 我们来打开我们的圣经，在腓立比书第1章第21节。 Ayat yang sangat singkat 很短短的一节经文， yang ditulis oleh Rasul Paulus. 就是使徒保罗所 Filipi 写的。 1 ayat 21. 腓立比书第1章第21节。 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因我活着就是基督，我死了就是有益处。 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因我活着就是基督，我死了就有益处。 Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， segala sesuatu di dalam dunia ini pasti ada tujuannya. 在这个世界上所拥有的，一定会有他们的目的。 Tidak ada sesuatu yang tanpa tujuan atau tanpa maksud. 没有任何事，我们有人做了就是没有什么用处的。 Sederhananya, misalnya kursi yang Bapak duduk saat ini. 简单的来说，我们就是用这个椅子，我们现在坐的椅子。 Kursi dibuat pun dengan satu tujuan, dengan satu maksud tertentu, yaitu supaya kita bisa duduk. Ya. 这个椅子我们做了，就是要让我们来坐上的。 AC, ya, 空 dibuat 调， supaya bisa membuat sebuah ruangan lebih dingin. Ya, 空调 tidak 做来 kepanasan. 用处就是让这个地方就可以比较凉爽。 Jadi segala sesuatu itu pasti ada tujuan dan maksudnya. 所以一切所拥有的，在这个世界上就是有他们的用处。 Kursi, AC, meja dan benda-benda matinya, benda-benda mati, ya, semuanya punya tujuan, ya, 椅 punya maksud. 子、空调还有其他的这个死的东西，他们被创造是有他们的用处的。 Terlebih saudara dan saya pasti Kenapa? ada tujuan dan maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan saudara dan saya? 更何况你和我，上帝创造了你和我，一定是有他的用处的。 Karena saudara dan saya ini jauh lebih berharga daripada benda-benda mati. 不是我们比这个死的东西更好吗？更有用处吗？ Jadi Bapak Ibu, kalau saya bertanya 所以，亲爱的弟兄姐妹，如果我问， pada setiap kita pada hari ini, 如果我今天问你们大家， apa tujuan hidup saudara? 你们活着是要做什么呢？目的是做什么呢？ Bagaimana saudara memaknai kehidupan saudara ini apa? 我们要如何来表现我们的现在的生活呢？我们活着是要干什么呢？ Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah merenungkan secara mendalam sebenarnya yang saya lakukan setiap hari, yang saya kejar, yang saya cari, yang saya habiskan waktu saya, tenaga saya, hampir seluruh hidup saya itu untuk apa? 是否你们大家曾经有思想过，我们现在在做工，在努力的去赚钱，我们这些拼命的去找这些，我们到底的目的到底是什么呢？曾经有想过吗？ Apa yang menjadi tujuan saudara yang saudara habiskan segenap hidup saudara untuk hal itu? 我们用我们的一生，用我们的时间来去追这些东西，到底我们的活在这个世界上是要来做什么呢？有想过吗？ Mungkin di antara kita ada yang suka traveling, 可能我们有的就是想去旅游， ya. Karena saya suka traveling, ya saya menghabiskan waktu saya, uang saya dan sebagainya untuk jalan-jalan ke luar negeri. 因为我是一个旅行者，所以我喜欢就是去外面，就是跑东跑西，就是去游玩。 Atau mungkin ada yang suka bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya. 或者有人就是很喜欢做工，所以他就是拼命的做工，又去赚很多的钱。
Sehingga dia menghabiskan banyak waktunya, tenaganya untuk mencari uang terus. 直到他就是用他的时间，用他的能力来去做这些，来去追求这些，浪费他的时间。 Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah makna kehidupan atau tujuan hidup yang sesungguhnya bagi seorang Kristen? 所以基督徒的这个生命，他们活着，他们的目的是什么呢？他们的目标是什么呢？ Apa sesungguhnya tujuan hidup atau makna hidup bagi seorang Kristen? 对基督徒来说，这个活着的意义是什么？ Saudara-saudara, Paulus memberikan suatu rumusan hidup bagi orang Kristen. 所以使徒保罗就做了一个笔记下来，就是基督徒是该怎样活着。 Rumusan hidup itu adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 这里就说了，活着就是基督，死就是有益处。 Itu adalah sebuah falsafah hidup yang Paulus yakini dan dia lakukan seluruh hidupnya ketika dia menjadi orang percaya. 这就是使徒保罗所相信的。当他还在活着，是在这个世上的时候，他就是用他的一生来去做这个东西。 Hidupku adalah Kristus. 我活着 Hidup 就 adalah 是 Kristus 基 dan 督， mati adalah keuntungan. Itu falsafah hidup yang diyakini dan dilakukan oleh Paulus seumur hidupnya. 我活着就是基督，我死就是有益处。这就是使徒保罗他所相信的。 Maka hanya Paulus seorang rasul yang berani mengatakan, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti Tuhan Yesus. 所以只有使徒保罗独一一个人，他可以这样勇敢的说：“我就是要像，就是你们要活着像我这样，就是好像耶稣这样。” Tidak ada rasul lain selain Paulus yang berani mengatakan, teladanilah aku. 没有别的使徒可以这样像这个使徒保罗这样讲的。 Artinya Paulus bukan hanya benar-benar mengerti ya falsafah hidupnya itu, tetapi dia benar-benar melakukannya, menghidupinya dan mengaplikasikannya di dalam hidupnya. 所以不只单单他这样口头上这样讲，但是他也是去行他所说的。 Nah, apa yang dimaksud dengan hidup adalah Kristus? 所以这里说活着就是基督的意思是什么呢？ Yang pertama, hidup adalah Kristus itu artinya adalah hidup yang menyatu dengan Kristus. 第一的意思就是我们活着就是和耶稣一体。 Poin pertama, hidup adalah Kristus artinya hidup yang menyatu dengan Kristus. 活着就是基督的意思，就是第一个意思就是我们活着就是和基督一起。 Bagi Paulus, kekristenan itu bukan agamawi, Bapak Ibu sekalian. 对使徒来说，这个基督呢不是一个宗教来的。 Kekristenan itu bukan hanya sekedar ajaran tentang moralitas kebaikan, tentang doktrin dan sebagainya. 不只单单只是在说讲道理，还有讲其他的这个东西而已。 Tetapi kekristenan ya itu adalah tentang hidup. 但是基督呢，就是讲着这个活 Dan 着。 hidup di sini yang dimaksud Paulus adalah hidup yang menyatu dengan Kristus. 活着的意思就是活着和基督一体。 Alkitab berkali-kali ya menjelaskan, menggambarkan tentang hidup yang menyatu dengan Kristus itu seperti apa. 在圣经里面反复的说的，我们活着像和基督一体的是什么？有很多。 Hubungan Kristus dengan orang percaya ya dengan gerejanya itu selalu digambarkan seperti suatu hubungan yang bersifat organis. 基督和他的会友们的这个亲密的关系呢，就是好像就是Organis, 就是一体的。 hubungan 就是连接的。 yang hidup yang menyatu satu dengan lainnya. 就是他们活着是连接的，就是一起互相的互相的需要的。
Bukan seperti misalnya meja sama kursi gitu ya. 不是像这个椅子和这个桌子， Tapi hubungan yang hidup ya, yang menyatu satu dengan yang lainnya. 但是一 Contohnya 个 yang 活 dijelaskan 的， dalam Alkitab 比如说在圣经 dikatakan bahwa Tuhan menceritakan tentang pokok anggur. 好像耶稣说的这个葡萄树， Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. 基督就是葡萄树，我们就是它的枝子。 Ranting mengambil makanan dari meresap makanan dari pokok anggur. 枝子是它从这个葡萄树树上拿这个食物， Dan ranting akan mati atau kering kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. 然后这个枝子呢，如果它没有连在这个葡萄树呢，它会枯干，会死掉。 Kemudian ada gambaran lain yaitu tentang sebuah tubuh yang utuh. 还有别的，就是好像我们全身完全的身体， Ada kepala, ada anggota-anggota tubuh yang lain. 有头还有其他的部分， Yang menjadi kepala adalah Kristus. 成为头的就是基督。 Dan kita umat Tuhan itu menjadi anggota-anggota tubuhnya. 那我们就是他的就是别的部分。 Sebuah tubuh tentu ada darah yang mengalir, ya, ada roh di dalamnya. 一个 Hidup. 完全的身体，当然它有这个血流出去的。 Kemudian ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, 还有当耶稣在这个和他的门徒们做这个圣餐的时候， dia mengatakan ini adalah perjanjian kekal 他就 yang 是说， dimeteraikan dengan darahku. 他就说这是我立业的一个新业，用我的血来立业的。 Makanlah roti ini, inilah dagingku. 吃我的饼，这个饼就是我的肉； Minumlah cawan ini, inilah darahku. 喝了这杯，这杯就是我的血。 Jadi sesuatu yang bersifat hidup, sesuatu yang bersifat organis. 所以是一个整体的一个生活。 Dan Alkitab juga sering berkata bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. 圣经也说了，基督在我里面，我在基督里面。 Ini satu hubungan yang dipersatukan, yang menyatu, yang hidup. 这是一个被连接和一体的一个关系。 Dan Paulus di Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, 然后使徒保罗也是在加拉太书第2章第20节说了， Galatia 2 ayat 20. 加拉太书第2章第20节， Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 这里说我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Jadi dari berbagai gambaran tadi, dia tentang pokok anggur, tubuh yang utuh dan sebagainya. 所以刚才我们说的这个比喻，就好像刚才葡萄树还有其他的， yang menggambarkan hubungan Kristus dengan kita, dengan orang-orang percaya, 说了基督和我们这些人的关系呢， maka kita mengerti satu hal bahwa hidup yang kita hidupi saat ini bukan lagi tentang diri kita. 所 Bapak 以 Ibu 我们就 sekalian. 明白，我们现在活着的不是我们的， Hidup yang saudara punya dan saya punya ini bukan lagi menjadi milik kita. 你我现在所活着的肉体呢，不是属于我们的了， Tetapi sudah dipersatukan dan menjadi milik Kristus. 而是属于基督了。 Bapak Ibu mengerti 你们明白吗？ bahwa hidup yang saudara dan saya hidupi saat ini itu bukan lagi tentang diri kita. 所以刚才说的，你我现在活着的不是说这是我们了， Tapi kita telah menjadi milik Kristus, dipersatukan dengan Kristus. 但是我们现在已经是属于了基督了，因为我们是被他给赎了。 Saudara dan saya adalah milik Kristus karena kita sudah ditebus.
你我 oleh 就已经 Kristus. 属于是基督了，因为我们已经被他赎了。 Kalau demikian dengan kata lain, maka hidup kita ini tidak bisa lagi artinya suka-suka kita. 所以就是说我们现在活着不是我们随随便便的活着， Hidup kita ini bukan lagi apa mau kita, 我们现在活着不是就是我们想要做什么我们就去做，不是这样的， tetapi apa maunya Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. 而是神是在我们身体在我们的里面要做什么，这是我们要去做的。 Itu artinya hidup yang menyatu dengan Tuhan. 这就是意思，就是我们和我们的神是一体的， Yaitu ketika kita benar-benar menjadikan Tuhan Kristus sebagai penguasa hidup kita, Dia yang mengendalikan hidup kita. 意思就是说，当我们把基督成为我们的第一目标，就是我们现在的活着，我们现在的生活就是和他一体的。 Kalau kita melakukan itu, artinya kita benar-benar hidup kita ini menyatu dengan Kristus. 如果我们真的这样去行的话，我们的生活真是的和基督一体了。 Nah, itu poin yang pertama. 这是第一。 Poin yang kedua tentang hidup adalah Kristus, 第二呢，活着就是基督的意思呢， yaitu adalah hidup yang memuliakan Kristus, yang Yesus. memuliakan Yesus. 我们活着就是要荣耀我们的基督耶稣。 Saudara-saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. 这个腓立比书呢，是使徒保罗是在监里面写的。 Tetapi Paulus tidak berkeluh kesah, Paulus tidak bersungut-sungut, ya dia tidak sedang marah kepada Tuhan. 但是在 Sebaliknya, dia bersukacita dan bersyukur. 在那个时刻呢，使徒保罗他不是在那边埋怨上帝，而是他在那边在监牢里，他反而是喜乐的。 Bagaimana mungkin Paulus yang ada di dalam penjara bisa bersukacita? 哪有可能一个使徒保罗是在监里面可以这样喜乐？ Padahal dia dalam keadaan yang menderita di dalam penjara. 因为他在监牢里是一个痛苦的一个生活嘛， Tangannya dibogor, kakinya diborgol. 他的手脚是被绑着的， Bahkan mungkin Paulus dalam berapa hari ke depan akan dihukum mati. 然后在不多时间他会被去判死刑。 Tetapi Paulus berkata dia bersyukur kepada Tuhan, ya, dan dia bersukacita. 但是保罗这里说他是非常的感谢主，他也是很喜乐的。 Mengapa bisa demikian? 为什么会这样呢？ Karena dia memiliki kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. 因为他有这个机会，可以宣告上帝的美好在这个监牢里。 Paulus bersukacita karena terjadi pekabaran Injil di dalam penjara. 使徒保罗他会有这样的喜乐的心，因为他可以用他的这个机会呢，可以传道给这些在监牢里的人。 Walaupun keadaannya sedang tidak baik, tetapi dia bersukacita. 虽然他的情况是不好，但是他仍然可以喜乐。 Karena Paulus memiliki komitmen yang teguh untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan dan dalam setiap keadaan hidupnya. 因 Bapak 为 Ibu 因为 sekalian. 使徒保罗他是有一个坚固的信心，他就是用他的喜乐，用他的感恩来献上他的自己。 Jadi apapun keadaan dan situasi yang dihadapi oleh seseorang, 所以他的一个人的情况是如何的？ kalau dia memiliki komitmen bahwa hidupnya adalah untuk memuliakan Yesus, memuliakan Kristus, 但是如果他有这样坚固的信心来荣耀上帝的话， maka dia akan bersukacita ketika Kristus dimuliakan. 他就 Tidak 仍然 tergantung 可以， kepada apa yang terjadi pada dirinya. 他仍然可以有这样喜乐的心，因为有人来荣耀他的上帝。 Itulah komitmen Paulus, ya, bahwa Allah akan dimuliakan dan Injil disebarkan melalui segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. 这就是使徒保罗的坚定，他就是当他在监牢里可以传讲神的话给这些监牢里的人。 Dan komitmennya itu dia rumuskan sebagai falsafah hidupnya, yaitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 所以在他的生活里，他就这样说了：我活着就是基督，我死就是有益处。
sebuah pernyataan yang tegas, singkat, ya. 一个很诚实，一个很坚定的一个决定。 Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 活着就是基督，死就是有益处。 Bagi Paulus, hidup di dunia ini adalah memuliakan Yesus melalui segala kemampuan yang dia miliki. 对使徒保罗来说，他活着就是要荣耀神，他所拥有的都是要来荣耀神。 Yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana bisa melakukan pekabaran Injil. Bagaimana supaya Kristus, Yesus itu dimuliakan melalui hidup saya. Itu yang selalu dia pikirkan, dia lakukan. 他所想的东西就是他要如何来荣耀神，他要如何用他的生命来传讲神的道，然后来荣耀神。 Jadi bagi Paulus, hidupnya bukan diukur sukses menurut ukuran manusia, menurut pandangan manusia. 所以对使徒保罗来说，这个成功呢，不是用我们的人的眼光来去判断，就是我们成功就是我们成为一个有地位的一个人，很有钱的一个人。 Bagi dia sukses itu adalah ketika hidup saya bisa memuliakan Kristus. 对他来说，成功的意思就是当他的生活可以未来荣耀神。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， banyak orang punya komitmen, 有 ya. 很多人他们有这个坚定， Tetapi sayangnya komitmennya bukan kepada Kristus, 但是他们这个坚定呢，不是对于神的， tetapi komitmennya kepada hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting di dalam hidupnya. 可能他们的这个坚定呢，不是 Hal-hal yang tidak terlalu penting, 不是不太有意义的一个事情， atau kepada hal-hal yang seharusnya salah, bukan Oh. menjadi komitmen di dalam hidupnya. 或者他们的这个承诺，或者不是一个很重要的一个承诺。 Seperti yang saya katakan, mungkin ada orang yang sangat berkomitmen dengan hobinya. 跟刚才我说的，有一个人他就是承诺为他的这个喜好， Apa yang menjadi hobinya itulah tenaga waktu dan sebagainya yang dia habiskan untuk hobinya 就是 itu. 他成为他这个喜好的话，他就是用他的时间，用他的一切的，就是来满足他的这个需求。 Ada juga mungkin kalau kita lihat sekarang banyak orang sekali komitmen kepada idolanya, ya. 还有我 Ada 们 artis 看 dan 这个， sebagainya. 还有我们看这个时代的人呢，他们就是比如说好像这些的年轻人，他们就是比较爱他们的这个偶像。 Ini adalah sebenarnya komitmen yang tidak terlalu penting. 这就是说的 Bahkan 这个 salah di dalam hidup kita. 不重要的一个承诺，不重要的一个决定。 Kalau saudara dan saya adalah orang Kristen yang sejati, 如果你我是一个真实的一个基督徒呢， maka komitmen kita, falsafah hidup kita adalah seperti Paulus. 所以我们的承诺，我们的坚定，就是好像使徒保罗这样， Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 我活着就是基督，我死就是有益处。 Hidup ini adalah untuk memuliakan 我 Kristus. 们活着就是要荣耀我们的神。 Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingin melakukan sesuatu, 所以当我们要做了任何事情的事， ketika kita ingin mengambil satu keputusan dalam hidup kita, 当我们要做了一个决定的时候， ada baiknya kita bertanya dulu, apakah yang saya lakukan, keputusan yang saya ambil ini benar-benar bisa memuliakan Kristus di dalam hidup 首先 saya. 我们就要先祷告，先问我们的神，是否我们这样做的是要荣耀我们的神。 Kalau 还是不是？ memuliakan Kristus, maka kita lakukan. 如果是荣耀神的话，我们就去做。 Tapi kalau tidak memuliakan Kristus, lebih baik tidak kita 但 lakukan. 是呢，如果不是来荣耀神的话，我们就是放下。 Alasan kita melakukannya karena memuliakan 我 Kristus. 们要去做呢的原因，就是因为我们要荣耀我们的神。 Jadi bukan karena kita ingin melakukannya 所以不是因为我们要去做， atau bisa menghasilkan sesuatu yang membawa keuntungan bagi diri saya sendiri, misalnya uang dan sebagainya, 或者我们要做就是要带来我们有益处，就是比如说我们会得到了很多钱， bukan seperti itu. 不是这样的。 Yang benar adalah walaupun mungkin tidak ingin saya lakukan, tidak suka saya lakukan, 正确的是，虽然我不喜欢去做这个事，
Tetapi karena Kristus dimuliakan, 但是因为基督会被荣耀， karena itu saya mau melakukannya. 所以我就要去做。 Jadi yang menjadi titik tolak adalah apakah Kristus yang dimuliakan, bukan kita yang menjadi titik tolak. 所以成为这个我们要做或者不做的，就是我们要看是否是基督被荣耀，而不是我们自己被荣耀。 Nah, itulah yang namanya komitmen, Bapak Ibu 这就 sekalian. 是我们所说的这个承诺或者坚定镇定。 Komitmen itu tidak bisa mengikuti suasana atau perasaan hati. 这个承诺呢，不是随心随意的去做的。 Kalau komitmen mengikuti suasana atau perasaan hati, 如果我们是随心的跟着我们的心去做的话， maka komitmen itu akan tinggal menjadi komitmen. 然后这个承诺就是变成了承诺了。 Tahu maksudnya Bapak Ibu sekalian? 明白我的意思吗？ Karena suasana hati itu bisa berubah-berubah. 因为我们的心情会改变嘛。 Pagi hari mungkin kita suasana hatinya baik, tapi sore hari belum tentu kita suasana hatinya baik. 可能早上我们的心情是好的，但是呢，到了下午呢，未必我们的心情是好的。 Jadi komitmen itu tidak bisa mengikuti suasana atau perasaan hati kita. 所以这个承诺呢，不是应当着我们的心，不是因为我们的心情我们才去做， Tetapi komitmen itu mengikuti apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita ucapkan. 而是这个承诺是已 Apa 经 yang 我 menjadi 们， falsafah hidup kita, itulah yang menjadi komitmen. 而是这个承诺是因着我们已经去想了，我们要去做，我们要去行了，我们才去这样去做的。 Sama seperti ketika ada satu pasangan, laki-laki dan perempuan yang mau menikah, mereka mengucapkan janji nikah mereka, komitmen mereka. 就好像一对夫妻，一对情侣要做夫妻的情侣，他们就是在神的面前，他们说了承诺， Dan komitmen itu harus dilakukan, bukan mengikuti suasana 然 hati. 后这个承诺他们要去行，而不是应当着他们的心情而去讲的。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan tidak memberi kita hidup untuk sesuatu yang dangkal, yang kurang berarti. 所以上帝给我们这个生活呢，而不是我们要去做这些肤浅的或者没有用的东西， Mengikuti keinginan hati 跟 kita 随 dan 我们的心 sebagainya. 情或者其他的。 Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk menebus hidup saudara dan saya, 耶稣基督不是来到这个世上要来拯救你我， supaya saudara dan saya bisa santai-santai 直到 hidupnya, 你我可以这样随心随意的活着， supaya bisa menikmati acara televisi, ya, nggak henti-henti, 直到你可以在你的家里就是一直看电视机， supaya saudara bisa senang main gadget dan sebagainya, 直到 jadi 你可 puas. 以随意的去玩手机，去玩其他的东西。 Saudara, Tuhan Yesus datang dan menebus kita bukan supaya kita bisa santai-santai melakukan hal seperti itu. 耶稣基督来到这个世上来拯救你我，不是让我们去做刚才我们所说的这个没有用、没有益处的东西。 Dia datang menebus kita untuk menyelamatkan saudara, dan dia mau saudara menjadi terang. 他来救你我，就是要让我们成为光。 Dan dia mau hidup saudara itu memuliakan Tuhan. 他也要我们的一生生活来荣耀他。 Jadi itu poin yang kedua, 这是第二点， hidup adalah Kristus, artinya adalah hidup yang memuliakan Kristus. 活着就是基督的意思，就是我们活着就是要荣耀我们的神。 Kemudian Paulus selain berbicara tentang hidup, dia juga berbicara tentang kematian. 然后使徒保罗不只单单说说活着而已，他也说了死。 Paulus berkata, mati adalah keuntungan. 因为使徒保罗说，我死了就有益处。 Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan perkataannya mati adalah keuntungan? 什么意思呢？我死了就是有益处。 Apakah Paulus saat itu merasa sudah bosan hidup? 是否当时的使徒保罗说他已经厌倦了，Apakah 他就是不想活着了？ apakah Paulus sudah tidak tahan dengan penderitaan dari
tentara Romawi sehingga dia ingin bunuh diri cepat-cepat. 是否使徒保罗已经不能承受到了这个罗马兵的惩罚了，他就是要快快的死。 Saudara-saudara sekalian, Paulus tidak takut mati. 亲爱的弟兄姐妹们，这个使徒保罗他是不怕死的一个人。 Dari pernyataannya itu kita tahu bahwa ia sungguh-sungguh tidak takut mati. 因为从他的刚才那句话，就是证明着他是不怕死的一个人。 Apapun hasil perkaranya, apakah dia akan dibebaskan atau dihukum mati, dia tidak akan malu dengan hidupnya. 他就是说，无论他的这个档案是他死或者活，他就是不害羞他现在所活着的。 Baik hidupnya maupun matinya, dia percaya itu memuliakan Kristus. 无论是活着或者死，他就是活着就是要荣耀他的神。 Seandainya dia dihukum mati pun, 如果他被判死刑的话， dia tahu apa yang akan terjadi dengannya ketika dia mati. 他也明白等他死的时候，他要去哪里。 Kematian bagi Paulus hanyalah perpindahan ya dari bumi ke surga. 使徒保罗的死，他就是当作是他就是一个搬家，就是从这个世界搬去天堂。 Kematian bagi Paulus seperti sebuah promosi justru ke satu tempat yang lebih baik, 使徒保 yang 罗的 lebih 死就是 sempurna. 当做了是一个升级的一个生活了，从普通的变去到更好的地方。 Jadi Paulus sama sekali tidak takut mati pada saat itu. 所以使徒保 Ketika 罗 dia 当时， mengucapkan pernyataannya ini. 所以使徒保罗当时他是不怕死的，因为所以他会说了这句话。 Saudara, Paulus berkata mati adalah keuntungan. Keuntungan di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata kerdos. 使徒保罗在这里说，我死就是有益处，益处是在希腊文的就是 kerdos 的意思。 Kerdos itu artinya ya keuntungan. kerdos 的意思就是有益处。 Ya. Sama dengan perumpamaan di Matius pasal yang ke-25 tentang talenta. 就好像在马太福音第25章的这个说的就是比喻，就是我们的 Tentang talenta. Matius pasal yang ke-25. 就是在马太福音第25章有说的这个比喻。 Yesus berkata bahwa para hamba ya menginvestasikan uang mereka dan mereka mendapatkan keuntungan dengan uangnya itu. 就是在那里有说个我们把我们的所拥有的献给上帝，然后上帝就加倍的给我们。 Itu juga kata yang dipergunakan ya di dalam yang dipergunakan oleh Paulus. 这就是使徒保罗所用的这句话。 Jadi kerdos ini adalah sebuah kata yang artinya adalah bersifat perdagangan atau bisnis atau untung. 所以这个 kerdos 的意思呢，就是好像我们做生意的，就是我们有赚。 Sehingga ketika Paulus berkata mati adalah keuntungan, 所以当使徒保罗说死就是有益处， maka Paulus mau berkata kepada semua orang, 意思就是说使徒保罗想对我们众人说， ya gak apa-apa kalau hari ini kepala saya dipancung sekalipun, 就是说没关系啊，虽然我的头被砍掉的时候， justru saya akan lebih untung 我更有益处， karena saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, yang jauh lebih baik. 因为我会得到很大的益处。 Itu yang dimasukkan Paulus mati adalah keuntungan. 这就是使 Artinya, 徒保罗所说的，我死就是有益处。 jadi kalau saya mati sekarang, justru saya sangat untung. 意思就是说，如果我现在死的话，我就是更有益处啊， Tidak ada yang rugi. 没有吃亏啊。 Bahkan selanjutnya dia berbicara tentang ketegangan antara apakah dia lebih suka tinggal di sini atau terus melayani. 然后还有 Kalau 说 kita 了， baca di ayat berikutnya. 是否他比较喜欢在这个监牢里，或者他出去侍奉？ Tempat terjadi pergumulan ya. Lebih baik dia mati atau dia tetap tinggal melayani. 还有在他的脑海里有这样想的，是否他现在死或者活着，真是去侍奉？ Dan coba kita lihat di ayat yang ke-23. 我们再看刚才的腓立比书第1章23节， Aku didesak dari dua pihak.
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. 这里说我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的，这是好得无比的。 Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-23 tadi Paulus berkata bahwa dia memiliki keinginan untuk meninggalkan kehidupan ini, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik yang dia sebut. 在23节这里，使徒保罗他就是这样说，他就是想情愿离世与基督同在。 Dia tidak mengatakan bahwa saya ingin mati dan pergi ke sorga, karena di sorga itu banyak emas, jalannya dari emas. Karena di sorga mungkin saya bisa terbang dan sebagainya. 他没有说我死了就是我会上天堂，然后这个路上是从金做的，然后我可以飞。他没有这样说。 Karena di sorga saya akan memiliki tubuh kemuliaan, saya tidak akan sakit dan sebagainya. 因为在天堂里我会有荣耀的身体，然后我是永生的。 Tetapi satu-satunya alasan kenapa dia mau ke surga, 但是有一件事，他就是为什么要去天堂的？ dia berkata, saya ingin pergi ke sana dan bersama-sama dengan Kristus. 他这里却说我情愿离世与基督同在。他 Saya 是要 ingin 和 pergi 基督 ke 同 surga 在。 dan bersama-sama dengan Kristus. Itu 我要 jauh 去 lebih baik. 我要 menurut 去 Paulus. 天堂和基督同在，这个比其他的更好。 Jadi Yesus sendirilah yang menjadi tujuannya. 所以他的目标就是基督耶稣。 Tuhanlah yang membuat surga itu begitu bersukacita, begitu menarik. 就是基督，就是让这个天堂变成很有趣，我们就是很想去一个地方。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， hanya Tuhan sendirilah yang bisa memberikan sukacita yang sejati, ya, 唯有神 kepuasan yang sejati. 唯有神，唯有上帝能够给我们这个证实的权柄， Karena dialah yang menciptakan, ya, 因为 kita 是他是 serupa dan 创造， segambar dengan dia. 因为是他创造了我们和他的貌像来去造的。 Mungkin saudara punya istri yang cantik, 可能我们有很美的妻子， atau mungkin saudara punya suami yang ganteng, 或者我们有很英俊的丈夫， atau mungkin saudara punya anak-anak yang cakep, yang manis, 或 ya, 者我 yang 们 lucu, 有 yang pintar. 有小孩是很英俊、很美、很聪明的小孩。 Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan itu yang bisa memberikan kepuasan yang sejati kepada kita. 但是不是这些能够满足我们的， Atau mungkin Bapak Ibu punya rumah yang bagus, 或 ya, 者我们 punya 有， uang yang banyak, punya tabungan emas dan sebagainya. 或者我们有豪华的房子、屋子，然后我们有很多钱、很大的美好的汽车， Bukan itu juga yang bisa memuaskan kita, 也不 memberikan 是 kepuasan 这 yang 些 sejati. 可以满足我们的。 Kita mau mendengar seorang raja. Apa itu kepuasan sejati? 我们要听一个王，他是怎样说一个满足的心是如何的呢？ Apa yang Daud katakan tentang kepuasan, tentang sukacita yang sejati? 大卫的满足是什么呢？ Daud punya segalanya, ya, 大卫已经 istri-istri yang 拥有了 cantik, 一切了，他有很美的妻子了， anak-anak yang pintar, yang ganteng. 很聪明、很英俊的孩子。 Ya, Daud punya segalanya, dia punya istana, dia punya uang yang banyak. 大卫拥有了一切了，他已经有这个很多的财产了。 Tetapi 财宝 apa 了 yang Daud katakan tentang kepuasan, tentang sukacita yang sejati? 然后大卫的满足是什么呢？ Daud berkata dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat 15. 在诗篇第17章第15节，大卫是这样说的。 Mazmur 17 ayat 15. 诗篇17章15节，我们看一下。 Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. 至于我，我比在狱中见你的面，我醒了的时候得见你的形象，就心满意足了。 Kemudian di Mazmur pasal yang ke-16 ayat 11,
然后在诗篇第16章第11节， Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 你必将生命的道路指示我，在你的面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。Amin. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata fullness of joy, kepenuhan sukacita dan pleasures forevermore. Artinya kenikmatan untuk selama-lama. 如果在英文的更加清楚，这里那边是说的，在你面前有满足的喜乐，你的右手有永远的福乐，永远的祝福，这样说。 Jadi kalau sampai hari ini saudara masih bingung, masih cari tahu apa yang paling bisa memuaskan hidup saya, 如果到现在你们还在怀疑到底是什么东西可以满足我的话， saudara tidak usah capek-capek buang waktu, saudara. 你们千万不用浪费你们的时间。 Belajar dari pengalaman orang-orang zaman dahulu. 我们就是从时代的人来学习， Belajar dari Daud yang sudah punya segalanya. 从这个大卫来学习，他已经拥有了一切。 Tetapi Daud mengatakan bahwa yang bisa memuaskan dirinya hanyalah Tuhan. 但是呢，大卫自己本身说，能够满足他的只有上帝，只有神能够满足他。 Jadi saudara-saudara kita perlu belajar untuk benar-benar percaya seperti Paulus. 所以我们要来学习，要怎样来相信，就好像刚才这个使徒保罗来 Bahwa 相信 sebagai 神 orang Kristen, 成为一个基督徒， hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 我 Itulah 们 yang 活 harus 着 menjadi 就是 falsafah 因 hidup 我 kita. 们活着就是基督，我们死就是有一处。 Dan itu jauh lebih baik ketika kita bersama-sama dengan Kristus. 这个比一切更好，当我们和基督同在。 Nah, tetapi pertanyaannya apakah dengan demikian karena mati adalah keuntungan, bersama-sama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Dengan demikian kita orang Kristen lebih baik cepat mati. 但是有问题来了，是否刚才说了，我们和基督同在，这是有益处，就是我们的喜乐。是否我们基督徒可以就是要求快快死吗？ Apakah dengan demikian kita lebih baik cepat mati, Bapak Ibu 是 sekalian? 否因为这样的这一句话，我们就喜欢就快快死吗？ Ya sepertinya iya ya. 好像 Karena 是， justru jauh lebih baik 就是因为 dikatakan itu. 因为刚才说了，我们死是有益处嘛，就好像是我们快快死就是有益处嘛。 Tapi tidak juga demikian, Bapak Masih. Ibu sekalian. 但是不是这样的，这个意思不是 Paulus 这样的。 katakan bahwa dia tidak tahu mana yang harus dia pilih. 因为保罗说他是在两难之间， Walaupun di tengah desakan hati yang rindu ingin pulang ke rumah Bapa. 虽然他的心里就是很想快快回到天家， Tetapi dia masih diberikan tugas ya untuk tetap memuliakan Kristus melalui hidupnya. 但是他还有其他的路，就是用他的生活来荣耀神。 Dia masih diberikan tugas ya untuk memberitakan Injil. 他还有任务，就是要传讲神的道。 Jadi bagi Paulus baik hidup atau mati, bagi dia tidak ada masalah. 所以对使徒保罗说，他活着或者他死着是 Tidak ada masalah. 就是没关系的。 Jadi bagi kita orang Kristen, baik hidup atau mati, 所以对我们基督徒来说，或者我们活着或者死着， dua-duanya itu baik, Bapak Ibu 这 sekalian. 两件事是好的。 Ya. Bahkan kalau kita seandainya diizinkan untuk mati pun kita akan mendapatkan keuntungan. 因为如果我们就是有这个机会，让我们死的话，这个对我们来说是有益处的。 Jadi kita jadi orang Kristen itu sangat beruntung. Baik hidup maupun mati, dua-duanya baik. 所以我们成为基督徒的这个，我们死或者我们活，这两个就是对我们说是好的。 Asalkan hidup kita adalah Kristus. 直到我们活着，就是因为基督。 Ya. Ini kebenaran ya tentang mengapa kita tidak perlu takut mati sebagai 这 orang 就是 Kristen. 真理。我们为什么我们不用害怕？我们活着或者我 Jadi 们死着 saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi tujuan hidup saudara selama ini? 所以
问题就问你们了，我们活着的意义是什么呢？ Apa yang saudara cari, saudara kejar sampai hari ini di dalam hidup saudara? 到这个时刻，我们寻找的，我们追求的是什么呢？ Apa yang paling menyita pikiran, tenaga saudara, uang saudara, dan sebagainya? 是什么东西让你一直想着，一直想去追求，一直想去得到的呢？ Apakah itu hobi saudara? 是否你的喜好， Apakah itu gadget saudara atau 或者是你的手 acara-acara 机， televisi? 或者在电视上的节目， Atau kita mau seperti Paulus, ya, 还是我们就是要像着这个使徒保罗这样， menjadikan hidup adalah Kristus. 把他的生活就是向着基督。 Hidupku adalah Kristus, artinya saya menyatu dengan Kristus. 我活着就是基督的意思，就是我和基督是同在的，一起 Artinya 的 saya 一体的 hidup saya itu memuliakan 意 Kristus. 思就是说我活着就是我要荣耀我的基督。 Bapak Ibu sekalian, kalau Paulus sudah memberikan satu komitmen, satu teladan, dan Paulus bisa melakukannya, maka seharusnya kita juga bisa melakukannya dan menjadi teladan bagi generasi yang akan datang. 亲爱的弟兄姐妹们，如果使徒保罗能够这样的承诺的话，我们也应当可以像使徒保罗这样的承诺，然后我们的后裔这些，他们也是会我们成为他的榜样，他们也是会像我们这样去做。 Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh berkomitmen di dalam hidupnya untuk Kristus. 我们要成为一个可以依靠、可以握着我们的承诺，就是我们活着就是因着基督而 Mari kita 活。 berdoa. 我们来祷告， Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa pada hari ini kami mengerti satu kebenaran, bahwa hidup kami ini bukan kami lagi ya Tuhan. Hidup kami ini adalah milik Tuhan, milik Kristus. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau sendiri yang mengendalikan hidup kami. Tuhan, kami tahu kami banyak kelemahan, tetapi biarlah kami terus bertumbuh, kami terus belajar ya Tuhan, untuk terus berkomitmen sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Supaya hidup kami ini sungguh-sungguh menyatu dengan Engkau. Supaya hidup kami ini sungguh-sungguh memuliakan Kristus. Tuhan, kami mau menggunakan sisa waktu hidup kami ini untuk pekerjaan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan. Supaya Tuhan senang. Itu yang kami rindukan ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, seberapa kita yang diberkati oleh firman pada siang hari ini bisa lambaikan tangannya. Ya benar saudara, kita hidup adalah untuk Kristus dan kita mati adalah keuntungan kita. Jadi semuanya adalah baik. Ya, kalau kita suatu hari dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia panggil oleh Tuhan, kita berarti kita mendapatkan keuntungan karena Tuhan senantiasa memelihara kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Baik saudara, kita akan memberikan yang terbaik, tapi sebelumnya kita minta Pak Silain, ini kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur dan persembahkan kepada Tuhan pada saat siang hari ini. Kita segala dan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam satu minggu yang sudah kami lalui. Bapa di surga, kami percaya Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami sehingga pada hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bersyukur melalui pemberitaan firman Tuhan kami dapat mendengarkan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan itu masuk di dalam roh hati kami yang dalam. Dan itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu.
biarlah ke depannya Tuhan semakin pakai dan berhati lagi tentang rahasia firman Tuhan untuk diberitakan, dikabarkan kepada seluruh bumi semua dalam pelayanan kami gereja Presbyterian yang ada di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, doa dan pergumulan kami untuk pelayanan kami di tempat ini gereja Presbyterian Pelita Bapa di surga. Kami bergumul ke depan, biarlah Engkau semakin memberkati gereja ini, baik itu pergumulan di dalam pertumbuhan jemaat-Mu, kualitas jemaat-Mu, kuantitas jemaat-Mu. Itu doa kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan semakin Engkau tolong, semakin berkatilah gereja ini Bapa di surga. Tambahkan jiwa-jiwa. Jadikan kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu menjadi berkat, menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh orang. Sebagai anak-anak Tuhan, jemaat gereja Presbyterian di tempat ini Bapa di surga. Doa dan permohonan kami kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati Bapa. Supaya gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap jemaat-Mu, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini, baik mereka saudara kami jemaat-Mu yang beribadah melalui online, ya Bapa di surga, doa kami apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, bergumul untuk rumah tangga, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk anak-anak, dan bergumul, apapun itu yang menjadi pergumulan jemaat, doa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mendengarkan, biarlah Engkau yang akan memberkati sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat untuk jemaat-Mu Tuhan, keluarga itu semua yang pada tanggal 23 Desember yang sudah semakin mendekat akan menikahkan putri mereka yang dikasihi Bapa di surga dengan saudara Among ya Bapa di surga. Kami sebagai jemaat-Mu ikut berdoa dan mendukung mereka dalam segala persiapan mereka, dalam segala apa yang mereka akan kerjakan hingga suksesnya pesta pernikahan mereka nanti. Doa kami kepada Tuhan, biarlah Engkau yang akan ikut campur Bapa di surga, mengajar ajari apa yang harus dikerjakan dan dilakukan hingga saat pernikahan nanti berjalan semuanya dengan baik tanpa ada kekurangan saat ini. Terima kasih doa kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong dan memberkati keluarga itu semua. Demikian juga kedua calon pengantin ini. Diberkati Tuhan dan dipermuliakan mempersiapkan segala satunya Tuhan Yesus. Sehingga mereka siap melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga doa kami untuk perkumpulan gereja-Mu di tempat ini Bapa, yang mana pada tanggal 25 Desember juga yang sudah semakin mendekat akan mengadakan perayaan Natal, kelahiran Yesus, kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Doa kami Tuhan, biarlah Engkau akan menolong, memberkati setiap persiapan yang sudah dipersiapkan, memberkati setiap damai yang dibutuhkan Tuhan, sehingga pada saat dan waktunya nanti kami merayakan Natal, nama Tuhan dipermuliakan, dan kemuliaan Tuhan hadir di dalam setiap hati dan bagi kami semua jemaat dua. Sukacita Natal, sukacita Bethlehem itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga pada saat ini kami sedang jemaat-Mu gereja Presbyterian di tempat ini. Jangan lupa juga bersyukur ya Bapak di surga atas berkat Tuhan ke bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia Bapak di surga, yang mana virus corona COVID-19 sudah semakin mereda dan semakin tidak ada lagi yang kami khawatirkan Bapak di surga. Ini juga program pemerintah, keputusan pemerintah yang tepat, di mana pada Natal ini Tuhan bulan Desember ini Tuhan, kekhawatiran itu jauh-jauh ya Bapak dibuang oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan Yesus, yaitu level 3 yang akan diterapkan di Indonesia. Ternyata pemerintah tidak akan melakukan itu karena melihat perkembangan virus corona Tuhan sudah semakin reda ya Bapak di surga. Itu Tuhan kami bersyukur dan mensyukuri itu. Dan kami percaya sebagai umat Tuhan bahwa itu adalah berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami melalui pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Bapak di surga. Oleh sebab itulah kami berdoa untuk pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Dengan Engkau semakin berkenan para pemimpin-pemimpin kami. Dan mereka mengambil sesuatu keputusan yang tepat ya Bapak di surga,
biarlah Tuhan Yesus yang akan mengajar mereka Bapak. Biarlah semua pemerintahan dan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri diberkati Tuhan untuk memberikan kesehatan senantiasa untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Menikmati bahagia di hari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kembali kami berdoa Tuhan Yesus. Semua program gereja kami ya Bapak, gereja Presbyterian di tempat ini yang akan memasuki tahun 2022 yang semakin mendekat, biarlah Tuhan Yesus Kau tolong gereja kami ini semakin berkat kembali gereja kami Bapak. Biar sayuran berkat menjadi kesaksian untuk semua orang istimewa di sekitar Pulau Batam ini Bapak. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan berkat Tuhan untuk gereja kami. Tentu sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapak surga. Apapun bentuk persembahan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan pada hari ini Bapak. Dengan hati yang senang dan sukacita, biar Engkau yang akan memberkati berkat-Mu untuk kami semua. Ini juga saudara-saudara kami di Timur-Mu yang mempersembahkan persembahan yang melalui transfer ya Bapak di surga. Kita semuanya memakai persembahan itu untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja kami ini. Gereja Presbyterian Bapak. Terima kasih Tuhan. Ya doa ucapan syukur kami dalam dosa kami yang kurang daripada sempurna ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan doa. Amin. Amin. Saya undang petugas angkat satu puji yang bersalah Tuhan dan layak dipuji. Terpujilah Tuhan. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Baik saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Pertama-tama saya mewakili gembala sidang di tempat ini, Edison, dan tiap pekerja di tempat ini mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Dan hari ini ada kedatangan jiwa baru ya, yang dibawa temannya Pak Jumadi ya, Patris ya, bisa bangkit sebentar untuk kita kenal. Haleluya. Ya, kami juga mengundang Bapak Tri ya, ya, untuk bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita bisa bersama-sama beribadah dan kita adalah di sini. Kita di sini semuanya adalah keluarga Pak ya. Kita sangat welcome banget kita bisa bersama-sama di tempat ini. Dan yang ya, ibadah online kita tetap berjalan ya. Dan bagi saudara yang bisa hadir, kita juga bisa bersama-sama kita hadir di gereja karena kita katanya si COVID-19 ini sudah mulai mereda ya, bahkan sudah tidak ada kasusnya. Nah, kita bersyukur mudah-mudahan tahun depan kita sudah tidak pakai masker lagi saudara. Jadi kita bisa melihat wajah saudara yang tanpa masker itu seperti apa. Sudah 2 tahun kita masih memakai masker ya. Nah, saya percaya kita semua tetap dilindungi Tuhan, dan saya percaya juga Tuhan senantiasa menjaga kita. Walaupun 2 tahun ini kita menghadapi COVID-19, tapi Tuhan senantiasa menjaga sehingga kita tetap ada, kita bersama-sama kita bisa melihat wajah saudara yang begitu dengan ceria, penuh dengan sukacita. Dan bagi saudara yang tidak bersama-sama dengan kita, yang sedang menonton live di rumah, jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa transfer melalui rekening gereja ya, dan bisa slip
transfernya bisa di WA ke saya dan saya akan catat sebagai catatan untuk saya sendiri. Dan untuk ibadah doa piston malam kita juga setiap hari Selasa di tempat ini pukul 7.30 kita adakan di tempat ini. Nah, bagi saudara yang rindu untuk bersama-sama dalam pergumulan, saudara bisa hadir pada setiap hari Selasa malam di tempat ini pukul 7.30. Oh, jam 7 ya, bukan 7.30 ya, sorry ya, jam 7 malam ya di tempat ini ya. Dan juga untuk Komsel Youth, sementara kita liburkan selama bulan Desember. Kita akan buka kembali pada bulan Januari 2022, semakin mendekat ya. Dan juga kita juga pada tanggal 23 Desember jam 10 pagi di gereja kita ada ibadah pernikahan kudus untuk saudara kita Among dan Kelly. Bisa berdiri sebentar Among dan Kelly? Ya, kita akan mendoakan mereka sepasang yang akan menjadi satu pasang suami istri ya. Kita juga mendoakan semoga pada hari itu Tuhan memberikan cuaca yang cerah untuk kita semua, dan kita juga mendoakan untuk segala biaya yang diperlukan sehingga acaranya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan juga untuk ibadah Natal Gathering Pelita tanggal 25 Desember. 2 kali atau gimana? Ya, 2 kali ya, jam 8 pagi dan jam 10.30 pagi. Nah, jadi dan di sini juga kita pada Natal tahun ini kita juga tidak menggalang dana, tapi bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan Natal, saudara juga bisa memberikan persembahan Natal untuk lewat transfer atau langsung amplop. Saudara bisa serahkan ke gereja karena kita juga ada biaya-biaya lainnya, tapi kita tidak menggalang dana ya saudara, karena dana gereja kita cukup untuk semua biaya yang kita butuhkan. Karena kita patut bersyukur kepada Tuhan, bisa berikan kemuliaan berat untuk Tuhan kita. Ya, Tuhan kita luar biasa saudara, karena apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan untuk kita semua, untuk kebaikan gereja kita. Amin. Baik saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat teduh kebaktian kita selesai.